Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, Datuk Mufti Yang Arif Tuan Hakim, tetamu-tetamu KUIP dari kalangan ahli-ahli majlis fatwa dan pegawai-pegawai tinggi KUIP, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya walaupun salah seorang ahli majlis fatwa di negeri Perlis, tetapi kebetulan hari ini saya juga selaku tuan rumah mengalu-alukan kehadiran para tetamu jemputan yang terlibat dalam pembentangan kertas-kertas kerja yang sebelum ini dan juga yang selepas ini nanti, dan sepatutnya saya memberi ruang dan masa yang secukupnya untuk para pembentang yang telah pun membentang, begitu juga dengan yang akan membentang selepas ini nanti. Kalau semuanya bercakap mengenai tajuk yang menggalakkan kita umat Islam untuk mengamalkan sunnah, untuk mempelajari sunnah Nabi serta mengamalkan sunnah Nabi secara maksimum, di mana dalam apa bidang sekalipun kita dikenaki supaya berusaha menuntut ilmu pengetahuan berkaitan dengan sunnah Nabi daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, yang hasan dan juga yang dha'afan muhtamal. Tetapi lain pula tajuk yang saya akan bercakap mengenai sejarah pemalsuan hadis. Jadi nak cakap tentang pemalsuan hadis ni, saya takut nanti termasuk dalam diayah hadis-hadis palsu. Man haddatha bi hadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadzabin. Hadis riwayat Muslim. Cuma sekadar untuk menyentuh tentang sejarah bila berlakunya dalam sejarah kita umat Islam ni perbuatan memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kepada hadis riwayat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Imran mengatakan, adzakara ats-tsalitsata am la, adzakara ar-rabi'ata am la. Sama ada summal ladzina yalunahum itu disebut oleh Nabi 4 kali ataupun 3 kali. Yang pastinya 3 kali Nabi memang sebut. Jadi kalau kurun Nabi memang tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku pemalsuan hadis di zaman Nabi masih hidup. Itu kurun yang pertama, khairul qurun qarni. Kemudian summal ladzina yalunahum, kurun para sahabat Nabi. Ada ulama-ulama kita mengatakan bahawa fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman menjadi titik tolak kepada berlakunya pemalsuan hadis. Sedangkan pada ketika itu ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi masih wujud, termasuk sahabat-sahabat kibarus sahabah. Tetapi isyarat yang berkenaan boleh dianggap ataupun boleh dikatakan menyumbang ke arah munculnya hadis-hadis palsu di kalangan pemalsu-pemalsu. Bila berlaku pemalsuan hadis secara tepat, wallahu alam, kita tidak dapat kesan. Pernah berlaku dalam sebuah buku yang ditulis oleh guru saya, Dr. Akram Dhiya Al-Umari,
dalam kitab fi Buhus fi Tarikh Sunnah Al-Musharrafah, dia ada menyebut secara jelas salah seorang pemalsu hadis dianggap Ibn Uday yang diriwayatkan oleh Abu Nur Al-Fahmi. Setelah saya kaji dan saya teliti balik semula, saya mendapati Ibn Uday di kalangan para sahabat Nabi. Kana mimman baya'a tahta syajarah. Ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Tajrid Asma'us Sahabah. Jadi saya agak terkejut, kenapa sahabat yang terlibat dalam bai'atus syajarah dituduh memalsukan hadis Nabi. Rupanya dia tersasul Ibn Uday itu dia tak perasan kata di kalangan sahabat Nabi. Pastinya ataupun yang lebih jelas, sahabat Nabi tidak ada yang pernah terlibat dalam memalsukan hadis-hadis Nabi. Walaupun kita tahu hubungan di antara sahabat Nabi dengan Nabi begitu kuat, begitu rapat sekali. Kasih sayang mereka terhadap Nabi tidak ada tolak bandingnya. Tetapi itu pun tidak pernah, ataupun sejarah tidak pernah mencatat pernah berlaku pemalsuan hadis dari sudut kasih sayang dan sukanya mereka kepada Nabi SAW. Sabda-sabda Nabi adalah sebahagian daripada wahyu. Wahyu dari sudut bahasa bermaksud al-wahyu lughatan al-i'lam fi khafa, pemberitahuan secara senyap-senyap. Al-i'lam fi khafa itu makna wahyu. Tetapi dari segi istilah, al-i'lam bisyar'i fi khafa. Al-i'lam bisyar'i fi khafa. Kerana kita dapati dalam setengah riwayat ada menyebut tentang ada di kalangan para sahabat Nabi termasuk Umar Ibn Al-Khattab dan lain-lainnya pernah menyebut, kami pernah dengar bagaikan bunyi loceng ketika Nabi menerima wahyu daripada Jibril kepada Nabi. Mereka dengar macam bunyi loceng. Ada yang kata mereka dengar macam bunyi lebah, dengung lebah. Tetapi itu adalah proses penyampaian wahyu ataupun muha ilaih kepada Nabi SAW secara senyap, secara sunyi. Kerana itulah Aisyah bila ditanya, Aisyah menyifatkan Nabi pada musim sejuk sekalipun apabila menerima wahyu, yatafassadu araqa, berpeluh basah kuyup tubuh badan Nabi disebabkan beratnya amanah wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu dalam konteks hadis Nabi, wahyu dalam bentuk ilham, dalam bentuk mimpi, dalam bentuk pemberitahuan secara senyap langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berlaku sama sekali dalam konteks hadis palsu. Pemalsuan hadis terhadap Nabi SAW ini digunakan hadis palsu ataupun istilah hadis palsu sekadar untuk mimbabil musamahah. Kalau tak sebut hadis tu maknanya tak ada nisbah kepada Nabi. Apabila hadis tersebut hadis ataupun sesuatu perkara dinisbahkan pada Nabi, maka dia dikira sebagai hadis. Sama ada hadis itu sahih ataupun tidak sahih, termasuk pemalsuan terhadap Nabi SAW secara kaziban wa buhtanan wa zuran wa mukhtalaqan wa masnu'an wa mawdu'an. Sebab itu hadis palsu ni ramai di kalangan para ulama hadis telah menggunakan beberapa istilah untuk mengisyarat dan menjelaskan secara jelas hadis atau amalan pemalsuan terhadap Nabi SAW. Saya tak nak sebut hadis-hadis palsu.
Kerana man haddasa bi hadisin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kazzabin. Jadi saya sekadar mengisyaratkan, kalau kita nak lihat ataupun nak baca, nak tahu hadis-hadis palsu yang telah dikumpul, yang telah disenaraikan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama hadis terdahulu, bahkan di zaman kita sekarang ni pun banyak hadis-hadis palsu telah dibukukan dan telah disebar luas. Saya rasa perkara ini dari satu sudut untuk makluman supaya kita dapat menjauhi diri kita daripada terlibat dengan hadis-hadis palsu, ada baiknya. Tetapi kalau dengan maksud untuk menyebarkan hadis-hadis palsu, untuk diketahui umum tentang hadis-hadis palsu ini yang kita takut, daripada termasuk dalam kumpulan salah seorang pemalsu hadis. Jadi antara dilema ulama-ulama hadis yang telah menulis ataupun membukukan hadis-hadis palsu ni dalam kitab-kitab mereka, yang paling terkenal sekali ialah Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Ibnul Jauzi telah meletakkan garis panduan ataupun dawabit hadis-hadis yang nak dimasukkan di dalam kitab Al-Mawdu'at, tetapi ternyata Ibnul Jauzi sendiri tidak terselamat, sehingga dikatakan terdapat beberapa hadis, walaupun jumlahnya sangat kecil, beberapa hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Al-Shawkani Al-Ahadith Al-Mawdu'ah, Al-Suyuti dalam Al-La'ali fil Ahadith Al-Masnu'ah, Tazkiratul Mawdu'at Al-Du'afa Lil-Uqaili, dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang telah mengumpul dan membukukan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab mereka dengan menyatakan kepalsuan hadis-hadis yang berkenaan, sama ada berdasarkan kepada sanad ataupun pemalsuan ini bukan saja berlaku pada matan, bahkan juga berlaku pada sanad, dipalsukan sanad. Dan ini telah dapat dikesan pengakuan pemalsu itu sendiri. Dia memalsukan sanad sehingga ke matan hadis dengan tujuan dan niat yang baik. Kononnya, kalau kita boleh sebut, salah seorang tokoh pemalsu hadis yang sangat terkenal dengan amalan pemalsuan hadis ini ialah Nuh Al-Jami'. Nuh ibn Abi Maryam Al-Jami', Qadi Al-Qudah fi Mesir di zaman dia. Ibn Lahiyah, Abdullah ibn Lahiyah ada juga terlibat, tetapi tak sehebat Nuh Al-Jami'. Nuh ibn Abi Maryam telah memalsukan, dia membuat pengakuan secara terbuka, dia telah memalsukan lebih daripada 4,000 hadis yang sedang berlega di dalam masyarakat pada waktu itu. Bahkan sampai ke hari ini, di mana hadis-hadis yang telah dipalsukan oleh Nuh ibn Abi Maryam telah tersebar terutama sekali dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir dalam kitab At-Tabari, Tafsir At-Tabari, dalam beberapa kitab tafsir yang lain yang belum disaring hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat yang tidak sahih yang dimasukkan dalam kitab Tafsir At-Tabari maupun tafsir-tafsir yang lain, terutama sekali yang berkaitan dengan kelebihan surah-surah tertentu. Hanya terdapat beberapa hadis ataupun dikecualikan beberapa hadis, beberapa riwayat sahaja yang sahih. Kebanyakannya adalah palsu, yang dipalsukan oleh Nuh ibn Abi Maryam.
mengenai kelebihan surah, kelebihan ayat-ayat tertentu di mana kononnya atas dasar niat yang baik disebabkan oleh manusia ataupun sebahagian di kalangan umat Islam pada zaman itu telah terpengaruh dengan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh Abu Hanifah dan mereka-mereka yang sependapat dengan Abu Hanifah tentang mazhab Hanafi. Begitu juga tentang Sirah Ibn Ishaq yang kemudiannya dilanjutkan oleh Ibn Hisham. Sirah Ibn Ishaq merupakan sumber sejarah Islam yang terkemuka dan menyebabkan ramai di kalangan umat Islam pada zaman itu tertarik dengan bacaan kitab-kitab sirah selain daripada kitab-kitab fiqh yang wujud pada zaman itu. Jadi menimbulkan rasa bagaimana nak membawa kembali ke pangkuan umat Islam daripada suka baca kitab-kitab karangan Abu Hanifah dan ulama-ulama mazhab Hanafi, daripada suka membaca kitab-kitab sirah Ibn Ishaq kepada minat membaca surah-surah tertentu daripada Al-Quran. Dan begitu juga dengan kelebihan ayat-ayat tertentu yang kalau baca akan dapat ganjaran pahala sekian banyak. Dia telah cuba ataupun mula memalsukan hadis dan dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dinisbahkan kepada Nabi, masakan orang boleh terima dengan mudah. Tetapi disebabkan oleh nisbahnya kepada Nabi, maka timbullah istilah hadis palsu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi para ulama mustalah hadis kadang-kadang rasa teragak-agak untuk mengkategorikan hadis palsu, sebab dia bukan hadis sebenarnya, bukan hadis, tetapi disebabkan oleh mereka nisbahkan pada Nabi, maka daripada situlah timbulnya istilah hadis palsu. Kemunculan hadis-hadis palsu ni secara tepat tidak dapat dikesan secara jelas, tetapi sekitar zaman tabi'in. Kalau tadi Ibn Uday di kalangan sahabat Nabi memang tak sabit nisbah cerita pemalsuan hadis ni kepada mana-mana sahabat Nabi termasuk Ibn Uday dan lain-lainnya. Tetapi bagi golongan tabi'in ataupun di zaman tabi'in kemungkinan berlaku. Dan pada permulaannya, pada peringkat awal mungkin tak banyak, tetapi lama kelamaan hadis palsu ini mengambil tempat dan telah mula mempengaruhi umat Islam sehinggalah ke hari ini. Kemunculan hadis-hadis palsu ini didorong oleh beberapa perkara, termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum hakam fiqh, berkaitan dengan amalan seharian, muamalat. Dia selaku peniaga, dia nak melariskan barangan yang dijual beli dengan memalsukan hadis tentang kelebihan barangan-barangan yang berkenaan dan macam-macam lagi. Kalau dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik negara, begitu juga tidak terkecuali dengan penglibatan hadis-hadis palsu dalam masyarakat sejak di zaman awal sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Hadis palsu tetap mendapat tempat, khususnya pada mereka-mereka yang tidak begitu prihatin ataupun tidak begitu mengambil berat tentang sanad hadis. Kajian sanad adalah sangat membantu untuk mengenal pasti ataupun untuk mendapatkan mengesan dan mendapatkan hadis-hadis yang palsu berbanding dengan yang tidak palsu.
Sanad hadis mula dikesan penggunaan sanad di zaman tabi'in. Muhammad ibn Sirin antara yang disebut-sebut sering menyebut tentang pentingnya sanad digunakan sebagai pendekatan yang paling berkesan dalam membasmikan hadis-hadis palsu. Kerana orang akan datang dengan hadis palsu, hadis Nabi, sabda Nabi sekian-sekian, sama ada dalam bahasa kedua, dalam bahasa utama, bahasa Arab itu sendiri, mereka telah memalsukan matan-matan hadis. Dan bukan setakat matan, begitu juga dengan sanad-sanad hadis. Jadi kalau matan agak sukar, bagaimana kita nak kesankan matan hadis-hadis palsu yang sedikit sebanyak ada campur baur dengan matan hadis-hadis sahih. Dan oleh yang demikian, perawi yang terlibat dalam sanad sesebuah hadis yang didakwa sangat penting dalam mengenal pasti sama ada sanad hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Ulama al-jarh wa ta'dil secara khusus, kelompok yang banyak berjasa kepada kita umat Islam sehingga ke hari ini, di mana mereka telah mencipta salah satu bidang ilmu ataupun sub bidang ilmu dalam ilmu hadis ni, ialah ilmu al-jarh wa ta'dil. Dengan munculnya ilmu al-jarh wa ta'dil di kalangan para ulama hadis, telah dapat mengesan dengan lebih mudah mana-mana perawi yang boleh diterima, boleh dianggap sebagai, boleh dipercayai dan diterima riwayat mereka berbanding dengan yang tidak dipercayai dan tidak boleh diterima hadis-hadis mereka. Ilmu al-jarh wa ta'dil dikatakan sub bidang ilmu yang belum pernah berlaku kepada mana-mana umat manusia sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang berkaitan dengan latar belakang seseorang perawi hadis Nabi, mana-mana dakwaan bahawa itu hadis Nabi dan dikesan sanad yang digunakan dengan melibatkan para perawi tertentu, maka perawi-perawi yang berkenaan dikaji dan diteliti sehingga ulama-ulama hadis seperti mana Asy-Sya'bi, Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi, yang mendapat gelaran, julukan gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, dia mengenali para perawi hadis ni lebih daripada mengenali anak pinak dia sendiri. Dia mengenali hadis-hadis Nabi ataupun perawi-perawi hadis Nabi lebih daripada sarraf, money changer, mengenali duit palsu dengan bukan palsu. Sampai begitu sekali kepakaran yang dimiliki oleh nuqad, para nuqad di kalangan ulama-ulama al-jarh wa ta'dil. Abdurrahman ibn Mahdi, Abdullah Ali ibn Abdullah al-Madini, siapa lagi, ramai di kalangan nuqad yang specialize dalam bidang al-jarh wa ta'dil, khususnya perawi-perawi yang du'afa, yang bermasalah dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kadang-kala periwayatan ini tak terlibat ataupun perawi tadi tak terlibat, tetapi dilibatkan, sengaja dilibatkan, seperti mana dalam kes-kes yang berlaku tentang saya lupa dah, lama dah tinggal tak mengajar. Kalau dulu mengajar
madah-madah hadis di kalangan di USM, kita mengajak tak payah pakai nota dah, pakai terus je. Tapi bila tinggal lama, Allah nak sebut mudallis at-taswiyah, mudallis tadlis at-taswiyah. Ini kadang-kadang dia tak terlibat pun, tetapi dia dilibatkan, digunakan untuk mentadliskan dan mengatakan sanad itu daripada dikesan oleh mereka-mereka yang kurang bermaklumat ataupun kurang ilmu dalam usaha untuk mengesan. Jadi perkara-perkara yang sebegini berlaku sepanjang sejarah kita umat Islam, bermula daripada zaman tabi'in sehinggalah ke hari ini, tidak henti-henti. Kita ada sahabat, kita ada musuh, kita ada lawan, dan berbagai-bagai kepelbagaian masyarakat dalam masyarakat kita ini sedikit sebanyak membantu, sedikit sebanyak meruntuhkan sebagaimana yang pernah disebut dalam perumpamaan bahasa Arab. Kita tak pelik kalau kita dapati pembinanya 1000 tetapi peruntuhnya juga 1000. Binaan itu takkan terbangun sampai bila-bila pun. Tetapi yang peliknya tu, 1000 pembangun, 1 peruntuh, lama-kelamaan akan runtuh juga bangunan tu tadi. Jadi mudah-mudahan umat Islam terselamat daripada unsur-unsur negatif dalam memelihara ketulinan dan usaha-usaha menyaring hadis-hadis Nabi daripada para perawi yang tidak bertanggungjawab dan boleh mendatangkan keburukan untuk masa depan umat Islam dalam mempercayai ataupun mengimani tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diterang dan disebutkan dan dihurai dengan begitu panjang lebar oleh Datuk Mufti dan juga pembentang-pembentang yang berikutnya. Jadi alhamdulillah, saya rasa saya takkan panjangkan cakap mengenai hadis palsu ni. Sekadar kita boleh tahu kata hadis itu palsu, kita kena elak seberapa daya yang boleh. Dan dengan niat yang tidak baik, mudah dikesan, lebih mudah dikesan. Dengan niat yang baik, berpura-pura baik, ini yang susah nak dikesan. Atas nama agama, dia memalsukan agama. Atas nama hadis, dia memalsukan hadis Nabi. Pendekatan yang hampir sama kita gunakan untuk membuat saringan penapisan hadis-hadis yang sahih. Mereka juga menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan cara memalsukan sanad-sanad hadis. Memang tak pernah wujud pun, tak pernah dilahirkan seseorang perawi yang digunakan oleh mereka, tetapi mereka sanggup menggunakan nama-nama yang berkenaan sebagai perawi-perawi. Kononnya susah nak dikesan. Memang susah kita nak kaji perawi-perawi yang terlibat ataupun yang dilibatkan dalam pemalsuan hadis, susah nak dikesan. Memang susah. Kita tak tahu siapa orang tu. Tak ada kutubur rijal yang khusus menjelaskan tentang perawi-perawi yang memalsu. Tetapi kita dapati ada kutubur rijal yang khusus menjelaskan tentang perawi-perawi yang daif. Dan kedaifan perawi ini ada yang sekadar ihtimal dia daif, tetapi ada juga yang sangat daif. Sebab tu ada di kalangan ulama hadis yang tak begitu senang ataupun tak begitu senang hati menggunakan istilah hadis daif tadi, disebabkan oleh perawi-perawi pemalsu yang terlibat. Imam Malik umpamanya dikatakan orang yang pertama jamak perkataan Dajjal kepada Dajajilah dan jamak taksir. Sepatutnya Dajjal dalam bahasa Arab jamak dia jamak muzakkar salim, Dajjalun. Dalam hadis ada disebut Dajjalun. Tetapi Imam Malik untuk membezakan di antara pemalsu-pemalsu hadis ni dengan yang
lain disebut dengan istilah dajajilah, dajjalun minad dajajilah. Padahal dajjal itu seorang saja, tapi oleh kerana ada manusia yang sanggup berperangai dengan perangai dajjal, maka dikatakan dajjalun minad dajajilah. Sekadar itu saja barangkali untuk saya berkongsi beberapa maklumat yang berkaitan. InsyaAllah kita akan sambung lagi majlis kita selepas kita rehat berhenti makan. Kita akan sambung lagi dengan pembentangan yang seterusnya. Kita dijangka habis dalam pukul 5 petang. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.